Suatu ketika Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ayyul a'mal afdal? Apakah amal yang paling afdal? Maka jawab baginda Nabi SAW, iman billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berdasarkan kepada hadis ini, maka ulama mengambil faedah. Mereka mengatakan bahawasanya ilmu yang paling afdal ialah beriman kepada, ialah ilmu berkaitan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kerana hadis tadi menyebutkan amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata para ulama, ilmu yang membawa kepada amal yang paling afdal menjadi ilmu yang paling afdal. Jadi ilmu berkenaan keimanan kepada Allah dan Rasulnya menjadilah ilmu yang paling afdal. Kerana amal yang paling afdal adalah keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ilmu, bila disebut ilmu berkaitan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, tak lain tidak bukan, itulah dia ilmu aqidah, ilmu tauhid, atau turut dikenali sebagai ilmu usuluddin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mengambil faedah daripada hadis tersebut, maka pada malam ini insya-Allah saya akan sebenarnya saya mengisi kekosongan pada malam ini. Jadi peluang yang ada ni kita penuhi dengan ilmu, dan saya memilih untuk berbicara berkaitan dengan ilmu akidah, kerana itu merupakan seutama-utama ilmu. Jadi peluang yang ada kita manfaatkan sebaik mungkin. Maka saya telah memilih salah satu fasal daripada fasal-fasal yang ada di dalam kitab Al-Misbahul Munir. Kalau siapa yang dah pernah mengaji kitab ni, yang digarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani, salah seorang ulama Nusantara kita. Kitab ni terkenal di pondok-pondok dan banyak diajarkan di masjid-masjid, di surau-surau di seluruh Malaysia. Jadi mungkin ada yang dah pernah mengaji, itu sebagai ulangan kaji. Siapa yang perlu dengar, siapa yang belum pernah mengaji, walaupun sebahagian daripada kitab ni mungkin pada bahagian yang saya pilih itu perkara baru bagi dia, maka mudah-mudahan bermanfaatlah. Siapa yang dah pernah dengar, maka ia sebagai suatu ulangan murajaah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi insya-Allah pada malam ini saya akan bacakan dan huraikan berkaitan salah satu fasal dalam kitab tersebut, iaitu berkaitan dengan sifat Allah yang keempat. Yang disebut dalam kitab ini, huraian sifat yang keempat, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Baik, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Semoga Allah Ta'ala memberi manfaat dengan ilmu pengarang kitab ni di dunia dan di akhirat. Maknanya mudah-mudahan manfaat yang kita dapat bukan saja manfaat dunia, bahkan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan rahmatnya kepada kita agar mudah kita memahami apa yang terkandung di dalam kitab ini. Dia berkata pengarang kitab, huraian sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ini suatu fasal pada membicarakan berkaitan huraian sifat yang keempat. Sifat yang keempat iaitu sifat yang keempat daripada sifat 20. Sifat 20 iaitu merujuk kepada sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib kita ketahui. Sifat-sifat Allah, kata ulama, tidak terhad kepada 20, tetapi 20 sifat itu adalah sifat yang wajib kita ketahui. Maka pada fasal ini
muallif atau pengarang kitab membicarakan sifat yang keempat, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, yang makna dia bersalahan Allah Ta'ala dengan sekalian perkara yang baharu. Perkara baharu itu merujuk kepada ma siwallah, apa yang selain Allah, ataupun makhluk. Apa yang selain Allah semuanya baharu. Bila kita sebut baharu, itu merujuk kepada hal keadaan makhluk yang mana kewujudannya dimulai dengan ketiadaan. Adapun Allah Ta'ala Khaliq, wujudnya Allah, wujud Allah tanpa dimulai dengan ketiadaan. Allah sedia ada tanpa dimulai dengan ketiadaan. Adapun makhluk, wujudnya makhluk, kewujudan makhluk dimulai dengan ketiadaan. Maknanya tak ada dulu, baru ada. Kita tengok apa kata pengarang kitab pada pasal ini. Berkata pengarang kitab, wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta i'tiqad dan mengaku putus di dalam hatinya akan tentu sungguh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita sebut wajib pada syarak, pengarang kitab sebut wajib pada syarak, maknanya perkara yang beliau sebutkan ini, mahu tidak mahu, perlu kita tunaikan. Jika tidak, maka ada dosa atas perkara yang kita tinggalkan itu. Sebab wajib ini merujuk kepada perkara yang kalau kita buat dapat pahala dan kita tinggal dapat dosa. Bahkan dalam perkara ini, jika ditinggalkan perbuatan tersebut membawa kepada terbatalnya iman. Apa dia yang wajib tu? Kata pengarang kitab, wajib pula pada syarak, wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta i'tiqad dan mengaku putus. Jadi tiap-tiap mukallaf wajib mengetahui, bukan saja mengetahui, berserta mengetahui itu beserta dengan i'tiqad dan mengaku putus. Sebelum tu kita kena tahu dulu siapa mukallaf tu. Bila pengarang kitab sebut mukallaf merujuk kepada orang yang aqilun balighun balaghat dakwah. Tiga perkara ni. Hendaklah dia seorang yang baligh. Maknanya orang baligh ni dah cukup umur. Cukup umur dah, dalam bahasa kita sebut cukup umur. Cukup umur tu macam mana? Apa penanda aras dia? Kalau bagi lelaki, cukup umur dengan ru'yatul mani, iaitu melihat mani atau keluar mani lah kita kata. Keluar mani, maka jadi baliglah seorang lelaki tersebut. Ataupun cukup 15 tahun pemariah. Bukan 15 tahun Masihi ya. Cukup 15 tahun pemariah, iaitu 15 tahun berdasarkan kiraan tahun Islam. Maknanya tak disyaratkan berkumpul dua perkara ni. Salah satu. Kalau tak keluar mani, maknanya cukup dia 15 tahun Hijriah, maka baliglah dia. Jadi jangan pula kata dah umur 18 tahun, 20 tahun tak pernah keluar mani, kata aku tak baligh lagi. Ni tak betul. Kerana cukup 15 tahun Hijriah, automatik dia jadi baligh kalau tak keluar mani. Adapun lelaki perempuan dengan tiga perkara. Pertama, keluar haid, iaitu darah lah. Sekurang-kurang umur keluar haid paling muda adalah 9 tahun. Maknanya kalau keluar darah awal lagi pada 9 tahun, dalam kitab sebut 9 tahun kurang 15 hari. Maknanya dalam tempoh nak 15 hari lagi nak cukup 9 tahun. Kalau keluar dalam tempoh itu pun darah tersebut boleh dianggap sebagai darah haid, jika cukup syaratnya. Tapi kalau lebih awal, contohnya ada budak umur 8 tahun, ada baru-baru ni ada
terdengar seorang seorang dia sahabat saya sebut, dia kata ada perempuan yang umur di sekolah dia mengajar, dia kata ada anak murid dia yang umur 8 tahun dah balik. Saya tanya 8 tahun, dia kata sebab keluar darah. Ini bukan balik kan? Kalau 8 tahun keluar darah, ini salah faham. Kalau 8 tahun maknanya itu darah fasad, bukan balik. Itu kena ambil perhatian. Darah seawal-awal darah wanita yang dianggap sebagai perempuan tersebut telah balik ialah 9 tahun kurang 15 hari dalam kitab sebut. Jadi kalau awal daripada itu, tidaklah. Umur Masihi ni dia dengan Hijriah, dia Hijriah tu lebih cepat lagi, lebih cepat dalam lebih kurang beberapa bulan lah, beberapa bulan. Jadi kalau budak tak awal lagi dalam awal 8 tahun, elok umur 8 tahun, muda lagi awal 4 tahun dah keluar darah, maknanya kalau dah budak tu pun bila dia tanya, maknanya dia memang muda lagi, belum 8 tahun tu, 8 tak termasuk lah dari sudut Hijriah dia pun belum lagi mencecah 9 tahun, maka memang sah-sah lah, dia belum balik. Yang diiktibar adalah tahun Hijriah. Okey, baik, itu kenaan dengan perkara pertama. Yang kedua, keluar mani, perempuan pun macam lelaki tadi. Yang kedua, keluar mani, dan juga yang ketiga cukup 15 tahun Hijriah. Dua yang terakhir itu sama macam lelaki. Perempuan pun boleh jadi juga balik dengan cara keluar mani ataupun cukup 15 tahun Hijriah. Jadi itu yang pertama. Siapa mukallaf tadi? Kita sebut mukallaf. Mukallaf yang pertama ialah orang yang baligh. Okey, orang yang baligh, kita dah sebut siapa orang baligh tadi, lelaki dan perempuan macam mana. Kemudian orang yang berakal, maksudnya sihat akal lah, dia boleh beza mana yang baik buruk, bukannya orang gila. Yang ketiga, siapa lagi mukallaf ni? Yang ketiga, orang yang sampai kepadanya dakwah, dengan makna kata ulama asal dakwah. Asal dakwah tu yang itu seruan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Cukup ini. Bukan maknanya dia kena sampai dakwah pada dia ilmu tentang Islam tu secara detail. Jadi kata para ulama, jika orang itu dia telah baligh dan dia seorang yang berakal, jika dia dengar azan, di dalam azan kan ada kalimah syahadah. Jadi dia faham makna kalimah syahadah tu, bahawasanya maknanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah, maka dia telah jadi mukallaf. Itu contoh dengan azan. Tak syarat dia mesti sampai asal dakwah tu dengan mendengar azan. Boleh jadi dengan cara melalui dia menonton TV atau dengar daripada mulut orang Islam. Jadi boleh kita katakan orang di Malaysia ni, orang kafir di Malaysia ni, mereka adalah mukallaf juga, sebab mereka tahu Islam menyeru kepada bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Saya kira yang hidup di Malaysia ni, kafir yang di Malaysia, tak ada yang tidak tahu kan. Mereka tahu benda tu. Jadi mereka termasuk dalam mukallaf juga. Ini kes kalau ada orang yang tinggal di atas gunung, di hutan belantara, kata para ulama, kalau dia tak pernah sampai kepada dia asal dakwah, dia tak tahu pun Tuhan, dia tak tahu, tak pernah dengar pun Allah, tak pernah dengar nama Allah, tak pernah dengar nama Nabi Muhammad, tak pernah sampai asal dakwah, maka kata ulama, walaupun dia seorang yang baligh, berakal, tak sampai kepada dia asal dakwah ni, seruan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka orang ini tetap juga dia bukan mukallaf. Sebab itu kata ulama, golongan sebelum Nabi diutuskan, yang mana zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad yang telah terpisah beberapa ratus tahun, ketika itu umat Islam pada zaman Nabi Isa, kita kena faham ya, semua Nabi menyeru kepada Islam, semua Nabi menyeru kepada Islam. Cuma dari sudut hukum syarak itu ada perbezaan kadang-kadang. Ada sebahagian
Bila sebut Rasul, maknanya hukum syarak dia berlainan. Ada Nabi yang Rasul, ada Nabi yang bukan Rasul. Jadi Nabi yang Rasul, hukum syarak dia berbeza dengan, ada perbezaan. Ada sebahagian itu berbeza dengan, ada sebahagian pada hukum-hukum syarak yang dibawa oleh Rasul tertentu berbeza dengan yang terdahulu darinya. Contohnya, hukum syarak zaman Nabi Adam dulu boleh berkahwin dengan adik-beradik, tapi kena silang kembar lah. Dia tak boleh kahwin dengan kembar dia kena kahwin dengan kembar yang lain, tapi masih adik-beradik boleh. Itu zaman Nabi Adam. Betul ada, tapi sekarang syariat Nabi Muhammad tak boleh kahwin sama adik-beradik. Ada zaman Nabi Yaqub boleh dihimpunkan adik-beradik sebagai isteri. Zaman Nabi Yaqub, syariat dalam zaman Nabi Yaqub, maknanya dua orang adik-beradik boleh jadi isteri kepada seorang lelaki, dikumpulkan. Tapi syariat Nabi Muhammad tak boleh begitu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita sebut tadi, bila turunnya zaman Nabi Muhammad dengan zaman Nabi Isa telah terpisah lebih kurang beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun lamanya, maka ketika itu seruan dakwah seruan umat Islam telah tiada, dan mereka yang hidup zaman itu dipanggil sebagai Ahlul Fatrah, kerana mereka tak pernah mendengar seruan yang kita sebutkan tadi itu. Jadi itu sebab ulama kata mereka hidup dalam tempoh tersebut dianggap bekas mukallaf, dan mereka masuk ke dalam syurga Allah. Dan kata ulama, termasuklah ibu bapa Nabi, tergolong dalam kalangan Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah. Okay, baik. Jadi kita dah sebut tadi mukallaf siapa. Jadi kata pengarang kitab, wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta i'tiqad dan mengaku putus di dalam hatinya. Jadi orang yang kita dah sebut tadi, yang dia seorang yang baligh, berakal dan sampai kepadanya seruan asal dakwah tu, tadi kita sebut, maka dia wajib mengetahui serta i'tiqad. Jadi bila kita bincang tentang sifat yang keempat ni, maknanya dia wajib mengetahui serta beriktikad dan mengaku putus. Apa makna mengetahui? Makna mengetahui dengan yakin serta iktikad. Maknanya dia iktikad secara jazam dalam hati dia tanpa ragu-ragu. Dia meyakini tanpa ragu-ragu dan mengaku putus. Dia memperakuinya tanpa ragu-ragu. Dia memperakuinya secara putus di dalam hatinya. Apa dia? Dia mesti mengetahui, dia mesti beriktikad dan mengaku putus di dalam hatinya. Mengaku apa? Akan tentu sungguh bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan tidak menyamainya. Inilah yang disebut sebagai mukhalafatuhu lil hawadith. Maknanya dia mesti mengetahui serta i'tiqad dan mengaku putus di dalam hatinya bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith, iaitu apa tadi makna dia? Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan tidak menyamainya. Jadi kalau seseorang tu dia mengetahui tapi dia tak beriktikad, kalau dia mengetahui, contohnya dia tahu orientalis, kalau dia kaji, dia tengok dalil Quran, kemudian dia kaji alam ni, saintis, orientalis barat, tengok dia tahu bahawasanya Allah Ta'ala wujud, Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadith, tak sama dengan makhluk, sebab Allah Tuhan yang mencipta, mustahil Tuhan sama dengan makhluk. Dia tahu, tapi sekadar tahu, dia tidak beriktikad dengannya, maka tidak sempurna juga, cacat dia punya keimanan dia terhadap sifat ni, maka tak sah juga keislaman, tak sah dia. Kalau dia maksud tak dianggap sebagai muslim lah. Kalau ada orang muslim yang sebegini, dia hanya mengetahui, tak boleh dikata, tapi dia tak beriktikad dan tidak mengaku putus, tak dianggap sebagai muslim lah. Kalau sekadar mengetahui saja, sebab orang talis pun dia mengetahui, dan mereka juga beriktikad. Bila mereka kaji-kaji, sebahagian orang ni memang dia mengetahui dan dia beriktikad, maknanya bukan sekadar dia tahu saja, memang dia beriktikad dengan pasti Islam itu benar.
Dia mengetahui dia Allah tu wujud, dia tahu Allah wujud, Allah tak sama dengan makhluk, dia tahu dan dia beriktikad, tapi dia tak mengaku putus. Maknanya dia tak memperakui akan apa yang dia ketahui dan iktikadkan itu. Ada sebahagian mereka yang kafir, macam orientalis, mereka mengkaji tentang Islam, mengkaji hadis, mengkaji Al-Quran. Bila mereka mengkaji, sampai kepada mereka bukan sekadar mengetahui, sampai satu tahap keyakinan bahawasanya memang Islam ni agama yang benar, tetapi mereka tidak mahu memperakui bahawasanya Islam adalah agama yang patut dijadikan sebagai pegangan. Mereka sekadar mengetahui dan beriktikad, jadi tidak dianggap mereka beriman. Jadi bila kita sebut tentang mengimani sifat, mengimani sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, mestilah kita tahu serta iktikad dan pula kita memperakui ia secara putus, secara jazam, tanpa ragu-ragu. Di dalam kata pengarang kitab, kata pengarang kitab lagi ya, firman Allah Ta'ala, setelah beliau sebutkan tadi, wajib setiap mukallaf mengetahui serta iktikad dan mengaku putus di dalam hatinya akan tentu sungguh bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan tidak menyemainya. Maka disokong kenyataannya itu dengan firman Allah Ta'ala. Kata beliau, firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tiadalah sesuatu yang menyamai Allah. Di sini kita tengok syai'un di sini datang dalam bentuk nakirah, kata yang umum, bukan khas, dan dia berada di dalam konteks penafian. Laisa kamitslihi syai'. Maknanya syai' di sini sesuatu tu merujuk kepada segala tiap-tiap sesuatu selain Allah. Tiada yang terkecuali. Kerana an-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Nakirah pada konteks penafian membawa makna umum, memberi faedah umum. Jadi semua syai'un itu apa? Ma siwallah, segala tiap-tiap sesuatu selain Allah tidak menyamai Allah Ta'ala. Kata pengarang kitab lagi ya, tadi ayat Al-Quran tadi dari surah Asy-Syura ayat 11. Kata pengarang kitab lagi, artinya pengarang kitab kata artinya tidak ada seperti zat Allah Ta'ala sesuatu, dan ialah yang ialah maknanya di bahasa lama ialah. Kita selalu bila kita dalam bahasa moden ni, bila kita sebut Allah tu kita guna dia, dan dalam kitab disebut ialah, dan ialah yang mendengar dan yang melihat. Itu makna daripada ayat yang kita bacakan tadi. Dia kata pengarang kitab lagi, dan bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan juga tidak menyamai, itulah dikatakan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dan makna bersalahan itu tiga perkara. Jadi bila kita dah sebut tadi Allah Ta'ala diikbatkan dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadith, maka pengarang kitab dia sebutkan sebagaimana kita sebut tadi, makna mukhalafatuhu tadi, mukhalafah tadi maknanya bersalahan. Jadi pengarang kitab sebutkan, pecahkan lagi apa yang dinamakan, apa yang dinamakan bersalahan tu. Yang kita kata bersalahan tu apa dia? Jadi ditafsirkan, iaitu bersalahan itu tiga perkara. Maksudnya tak sama Allah Ta'ala dengan makhluk, ataupun kita kata Allah Ta'ala tidak atau kita kata Allah Ta'ala tidak menyamai makhluk dari sudut tiga perkara, iaitu tidak bersekutu dengan makhluk dari sudut tiga perkara, iaitu bersalahan pada zat. Bersalahan pada zat dengan makna, dikatakan dengan kitab, bersalahan pada zat dengan makna zat Allah Ta'ala bukannya jirim yang bertempat walaupun di mana tempat, dan makhluk ini semuanya jirim yang bertempat. Tengok kata dia, kata dengan kitab tadi, bersalahan. Bila kita kata bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk, maknanya
Tidak sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Sama ada dari sudut zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Dan ini mula pengarang kitab dia bahaskan tentang bersalahan Allah atau tidak sama Allah Ta'ala dengan makhluk dari sudut zatnya. Bersalahan pada zat dengan makna zat Allah Ta'ala bukannya jirim yang bertempat. Tengok, bila kita mengimani sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, sifat bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk, maknanya kita menafikan bahawasanya Allah Ta'ala tu zatnya sama dengan makhluk. Jadi bersalahan zat Allah maksudnya tak sama zat Allah dengan makna zat Allah Ta'ala bukannya jirim. Kerana makhluk, ya, bila kita kata makhluk ataupun selain Allah Ta'ala, tak lari dari dua keadaan, sama ada jirim atau arad. Nanti arad kita akan bincang ke depan. Jadi makhluk ni, diri makhluk ni tak lari dari keadaan jirim. Bila kita sebut jirim ni, apa dia? Tengok pegang kitab kata bukannya jirim yang bertempat. Jirim ni lazim jirim bertempat. Tak ada jirim yang tidak bertempat. Bila kita sebut jirim, ciri dia, antara ciri utama dia ialah mengambil ruang. Bila kita kata mengambil ruang secara tidak langsung, pasti dia bertempat. Kerana bertempat itu adalah ruang kosong yang diisi sesuatu yang bersaiz. Jirim ni ciri dia ada saiz dan dia mengambil ruang kosong. Tak ada yang namanya jirim yang dia tak ambil ruang kosong. Jadi selain Allah Ta'ala, ya, diri makhluk ni, diri selain Allah Ta'ala, zat selain Allah Ta'ala, semuanya menjirim. Tetapi ulama kata terbahagi kepada dua, sama ada jirim kathif atau jirim latif. Jirim kathif merujuk kepada jirim kasar, seperti kita makhluk, boleh dipegang, kita manusia meja boleh dipegang, disentuh. Adapun jirim latif, jirim yang halus, seperti malaikat, jin, syaitan, tetapi tetaplah mereka ni jirim. Mereka juga ada saiz. Dalam hadis yang kita biasa dengar, sabit dalam hadis, Nabi pernah melihat Jibril dengan rupa dia yang asli, besar. Maksudnya malaikat ni berjirim, ada saiz. Dia ada atas, ada bawah, berarah. Maknanya mereka juga berjirim dan bertempat. Para malaikat bertempat di langit, makhluk langit. Jin, syaitan, manusia bertempat di bumi. Maknanya bila kita sebut jirim, maka tak lari dia daripada ciri khususnya, iaitu mengambil ruang. Bila kita kata mengambil ruang, itulah namanya bertempat. Maka Allah Ta'ala bukannya jirim yang bertempat. Kita nafikan Allah Ta'ala sebagai jirim. Kerana kalau kita kata Allah Ta'ala jirim, maknanya Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Sedangkan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu yang menyamai Allah. Maknanya Allah tidak menyamai segala tiap-tiap sesuatu, dan segala tiap-tiap sesuatu tidak menyamai Allah. Dia lagi pengarang kitab kata, dan makhluk ini semuanya jirim yang bertempat. Kita sebut dah gitu. Kalau begitu, tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat di mana-mana tempat. Tak boleh kita kata Allah bertempat. Maknanya ternafilah dakwaan sebahagian orang yang mengatakan Allah bertempat di atas arasy, ataupun bersemayam di atas arasy, ataupun duduk di atas arasy, atau menetap di atas arasy. Semua makna-makna yang membawa, semua perkara-perkara yang disifatkan Allah dengannya yang membawa makna bertempat dinafikan daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah tidak seperti makhluk, tidak seumpama makhluk. Kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, kana Allah wa la makan wa huwa al-ana ala ma
alaihi kana. Allah Ta'ala sedia ada sebelum adanya tempat. Wa huwal ana, dan dia yakni Allah kini wujudnya Allah Ta'ala sebagaimana sedia adanya dia. Maknanya Allah Ta'ala sedia ada sebelum adanya tempat, dan kini Allah Ta'ala sedia ada sebagaimana sedia adanya dia. Maknanya Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan bertempat. Sebagaimana sebelum terciptanya tempat, Allah tidak disifatkan sebagai bertempat, maka setelah diciptakan tempat, Allah juga tidak disifati dengan bertempat. Dan ini adalah ijma' para ulama. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi beliau menukilkan ijma' di dalam kitabnya Al-Farq Bainal Firaq. Ini Imam Abu Mansur Al-Baghdadi sangat popular. Dia salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia antara ulama besar ahli sunnah. Kata beliau, ajma'u ala annahu la yahwihi al-makan wa la yajri alaihi zaman. Para ulama telah berijma'. Kata beliau, para ulama telah berijma' bahawasanya Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat. Maknanya tak tempat dah, dan tidak berjalan ke atasnya masa. Bila kita sebut ijma', maknanya semua para ulama ahli sunnah, ulama ahlul haq bersepakat. Maksudnya tak ada yang terkecuali, semua bersepakat bahawasanya Allah tidak bertempat. Maknanya kalau ada yang orang yang dia kata Allah bertempat, Allah menetap di atas arasy, tinggal di atas arasy, duduk di atas arasy dan sebagainya, terkeluarlah mereka dari fahaman ahli sunnah wal jamaah. Kerana tiada seorang pun ulama ahli sunnah yang mengatakan sedemikian. Lagi kata pengarang kitab, maka jika didapati di dalam Quran atau hadis barang yang memberi waham menyerupai dan bertempat, maka dinamakan ayat itu ayat mutasyabihah dan hadis mutasyabihah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jadi pengarang kitab sebut, kalau kita jumpa dalam Quran atau hadis ayat-ayat yang zahirnya memberi sangkaan, membawa sangkaan yang zahirnya memberi waham, menyerupai dan bertempat, maknanya memberi waham yang zahir ayat tersebut memberi sangkaan bahawasanya Allah Ta'ala menyerupai makhluk dan bertempat, maka dinamakan ayat itu mutasyabihah. Makna dia, ayat mutasyabihah ni ayat yang mengandungi lebih dari satu makna. Kata ulama, bila kita jumpa ayat yang sebegini, tak boleh dipegang zahirnya. Itu sebab dalam kitab kata, maka wajib ditakwil akan dia supaya lepas daripada syubhah itu. Sama ada takwil itu dengan jalan ijmal seperti takwil ulama salaf, atau takwil akan dia dengan jalan tafsir seperti takwil ulama khalaf. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam ayat Al-Quran, yang sebahagian ayat Al-Quran dan sebahagian hadis, makna zahir dia, yang zahir makna dia tu boleh membawa makna yang tidak layak kepada Allah. Jadi itu ulama kata ini maknanya ini ayat mutasyabihah, jangan kita pegang zahir ayat. Contohnya kata pengajian kita teruskan lagi, maka seperti firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim, dari surah Al-Fath, surah Al-Fath ayat 10, berkata salah pada tafsirkan ayat itu begini, bermula yad Allah itu atas segala tangan. Ini dia terjemahkan secara literal dulu. Bermula, makna ayat secara literal, bermula yad Allah itu atas, bukan, ini ulama salah tafsirkan, bermula yad Allah itu atas segala tangan-tangan mereka itu. Tengok, yang bila disebut ulama salah menggunakan takwil ijmal ataupun takwil secara general,
Maka ulama salaf dia tidak memanai yadullah dengan makna tertentu, tetapi mereka kembalikan lafaz itu serahkan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dia kata, berkata salaf pada tafsirkan ayat itu begini, bermula yad Allah itu atas segala tangan-tangan mereka itu. Aidihim itu merujuk kepada tangan makhluk lah. Adapun yadullah, yad yang disandarkan kepada Allah, mereka tidak memanainya dengan tangan. Walaupun yad tu ada kalau zahir makna dia adalah tangan, tetapi dalam bahasa Arab yad mengandungi lebih daripada satu makna. Itu sebab kita kata ayat mutasyabihah. Yad dalam bahasa Arab mengandungi lebih daripada satu makna. Jadi kata orang kitab lagi, bukanlah lafaz yad itu dengan makna tangan, kerana jikalau yad dengan makna tangan, maka tidak dinama lagi ayat mutasyabihah. Dan berkata khalaf, okey tadi dah sebut macam mana pendekatan ulama salaf, ya, kebanyakan dia ulama salaf mereka menggunakan takwil ijmal, ada juga yang menggunakan takwil tafsir, tapi kebanyakan daripada mereka menggunakan pendekatan takwil ijmal dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihah. Jadi bila mereka jumpa ayat yang seperti ini, contohnya selain daripada ayat ni, contoh ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang zahir makna dia, ya, secara literal makna dia Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Literal dia Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arasy. Literal makna dia, ya, secara literal Allah Ta'ala di atas arasy bersemayam. Tetapi pendekatan ulama salaf dalam mentakwil ayat ni, mereka menolak makna yang tak layak kepada Allah, dan mereka mengisbatkan Allah Ta'ala memperakui beriman dengan penyebutan istawa yang disandarkan kepada Allah tanpa mereka memperdalam maknanya. Mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini panggil takwil ijmal ataupun tafwid. Ini pendekatan ulama salaf. Tapi mereka tetap menolak makna zahir yang tidak layak bagi Allah. Apa makna zahir daripada istawa yang tidak layak bagi Allah? Iaitu duduk bersemayam. Duduk bersemayam dalam bahasa Melayu boleh rujuk dalam kamus Dewan. Bersemayam maknanya duduk. Bersemayam ni jenis daripada jenis duduk. Bersemayam atau bersemayam selain daripada makna dia duduk, menetap. Duduk dan menetap kedua tak layak kepada Allah. Duduk tak layak bagi Allah. Jadi tak boleh kata Allah bersemayam. Sebab dari sudut bahasa, bersemayam tu bahasa Melayu, tak datang maknanya melainkan menunjukkan kepada perbuatan makhluk. Begitu juga duduk, boleh rujuk kamus Dewan juga. Semua makna lebih daripada 3 makna sebenarnya tengok tu, dan makna-makna dia semuanya menunjuk kepada perbuatan makhluk. Duduk ni, bila kita kata duduk di atas, tak datang maknanya melainkan menunjuk sesuatu perbuatan, satu keadaan dua jisim yang saling bertempel. Dan salah satu jisim yang bertempel tu pula, mestilah yang bertempel tu bahagian bawah dia, bahagian yang anggota bawah dia, baru nama duduk. Itu kalau kita mudah kata-kata, punggung kita lah yang kena pada jisim kursi ni, boleh katakan duduk. Kalau kepala saya yang saya tonggeng ni, saya duduk kat depan ni, kepala saya yang saya letak atas kursi ni, orang tak panggil duduk. Sebab itu duduk tu memang kalau kita kata duduk di atas, itu makna dia. Jadi tak boleh kata Allah duduk di atas arasy. Maknanya tak datang melainkan dengan makna yang menunjuk kepada perbuatan makhluk. Kalau orang kata habis tu dalam Al-Quran kata istawa. Istawa dalam bahasa Arab ada lebih kurang 15 makna, dan sekitar 15 makna. Okey, kita bagi laluan pada azan. Kenapa pula tak boleh terjemahkan sebagai ayat tersebut, kenapa pula tak boleh terjemahkan sebagai Allah duduk atau bersemayam? Sedangkan dalam ayat Al-Quran sebut istawa, disandarkan kepada Allah. Kita kata istawa mengandungi dalam bahasa Arab sekitar 15 makna. Boleh wujud dalam kamus bahasa Arab. Ada 15 makna. Ada makna yang layak bagi Allah, ada makna yang tidak. Antara maknanya ialah, tadi kita kata makna, antara makna-makna istawa, julus, duduk. Kemudian lagi
masak. Kalau orang Arab dia kata, dia kadang-kadang mereka sebut hal istawa ta'am. Hal istawa ta'am maknanya adakah makanan telah masak? Boleh juga datang dengan makna masak, istawa. Boleh juga datang dengan makna lurus. Imam kadang sebelum solat sebut istawu sufufakum, luruskan saf kamu, istawu. Dan boleh juga dengan makna qahara, menguasai, istawla, menguasai, hafizah, menjaga. Jadi ada sebahagian makna yang layak, itu baru sebahagian dia sebut makna dia. Jadi ada 15 makna, ada makna yang layak, ada makna yang tidak. Jadi tak boleh kita pilih makna yang tidak layak bagi Allah. Antara makna istawa yang tidak layak bagi Allah seperti julus, istiqrar, menetap. Istawa boleh datang dengan makna istiqrar, menetap. Tak boleh kita pilih makna yang tak layak, iaitu menetap, duduk. Ini makna yang tidak layak. Yang kita pilih, yang ulama tentukan berdasarkan kaedah bahasa dan juga selari dengan ayat muhkamat, maka mereka pilih ayat yang, mereka pilih makna yang layak bagi Allah. Jadi ulama yang mengambil pendekatan takwil tafsili, iaitu takwil yang tafsir dengan memberi makna kepada ayat tersebut, mereka pilih makna istawa yang layak bagi Allah, iaitu berdasarkan, ni ahli tafsir lah, bukan mereka suka-suka pilih, maknanya berdasarkan ilmu mereka, maka mereka mentakwil ayat istawa dengan makna menguasai. Menguasai layak bagi Allah Ta'ala menguasai arash, kerana memang arash itu makhluk Allah dan tidak bercanggah dengan ayat muhkamat. Memang Allah Ta'ala menguasai segala tiap-tiap sesuatu. Kalau kita mentafsirkannya sebagai duduk, ini dah jadi tidak layak, itu sifat makhluk dan bercanggah dengan ayat muhkamat yang mengatakan Allah tidak sama dengan segala sesuatu tidak sama dengan Allah. Itu dah jadi sama pula. Okey tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi kita tengok sikit lagi. Tadi dia sebut bukanlah lafaz yad itu dengan makna tangan, kerana jikalau yad dengan makna tangan, maka tidak dinama lagi ayat itu tidak dinama lagi ayat mutasyabihah. Dan berkata khalaf pada mentafsirkan ayat itu begini. Ini tafsir ulama khalaf pula. Kita sebut tadi ulama salaf tadi. Sebahagian ulama salaf, bukan semua ulama salaf mengambil pendekatan takwil tafsiri, tapi kebanyakan dia. Ulama khalaf pula pada mentafsirkan ayat itu begini. Kebanyakan ulama khalaf pula dia tafsir begini. Bermula kekuasaan itu atas segala kekuasaan mereka itu. Tengok maknanya ulama khalaf dia takwilkan yadullah sebagai kekuasaan Allah. Yad Allah mereka takwilkan sebagai kekuasaan Allah. Maka lafaz yad dengan makna kudrah. Maknanya yad di sini ulama khalaf dia takwilkan lafaz yad dengan makna kudrah. Kata penerang kitab, maka lafaz yad dengan makna kudrah begitulah tiap-tiap ayat dan hadis. Maknanya begitulah tiap-tiap ayat dan hadis yang mutasyabihah. Dikata begitulah tiap-tiap ayat dan hadis yang mutasyabihah berlaku takwil di antara dua qaul, yakni golongan itu. Maknanya setiap ayat mutasyabihah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maknanya ayat yang mengandungi lebih daripada satu makna, yang makna zahir dia boleh membawa kepada makna yang tidak layak bagi Allah, maka ditakwilkan, sama ada takwil ijmali atau takwil tafsili. Takwil ijmali dinamakan juga sebagai tafwid, iaitu mereka mengimani Allah Ta'ala. Contohnya tadi kita sebut, mereka mengimani Allah Ta'ala bersifat dengan yad. Mereka kata Allah Ta'ala bersifat dengan yad sebagaimana layak dengan Allah Ta'ala. Yad yang layak dengan Allah Ta'ala. Mengimani Allah Ta'ala bersifat dengan yad yang mengimani Allah Ta'ala bersifat dengan yad yang layak bagi Allah Ta'ala tanpa mereka memperdalamkan makna yad tersebut, dan mereka menyerahkan makna yad itu kepada Allah. Ini salah. Kebanyakan mereka takwil ijmali atau tafwid. Ulama khalaf pula mereka memaknai yad itu dengan makna kudrah. Maknanya kudrah Allah, kekuasaan Allah. Tengok perbezaan. Tetapi kedua-dua golongan ini sepakat. Mereka sepakat pada menyucikan Allah Ta'ala dari sebarang sifat yang tidak layak. Sama ada mereka menggunakan pendekatan takwil ijmali atau takwil tafsili. Kedua-dua golongan ini, sama ada ulama salaf atau khalaf, mereka menafikan
makna zahir yang tidak layak bagi Allah. Contoh hiyat tadi, mereka menafikan bahawasanya Allah punyai anggota, iaitu tangan. Seperti istawa tadi, sama juga ada dua golongan. Sama ada yang mereka kata Allah, mereka mengimani penyebutan istawa yang disandar kepada Allah dalam Al-Quran, tanpa mereka memperdalam makna istawa, mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Makna hakikatnya, hakikat makna berserah kepada Allah. Itu salah. Tapi khalaf pula, dia kata istawa dengan makna menguasai arash. Tapi kedua-dua mereka sepakat istawa maknanya bukan bersemayam, sebab bersemayam tu sifat makhluk. Kedua bersepakat istawa bukan maknanya duduk, kerana duduk tu sifat makhluk. Sebab itu dalam hal ni Imam Nawawi ada sebutkan, kata beliau, ya, dia sebutkan tentang dalam huraikan dalam kitab Syarah Muslim, ketika beliau menghuraikan tentang ayat tentang hadis mutasyabiha yang makna zahir dia membawa kepada boleh ayat makna zahir dia membawa kepada makna yang tidak layak bagi Allah, maknanya ada makna yang lain lagi, tak boleh kita pegang makna zahir. Maka kata beliau, wa fiha madhhabani, padanya pada mentakwilkan ayat ni, ayat mutasyabihat ni, hadis mutasyabihat ni, termasuklah kaedah ni dalam bagi ayat mutasyabihat, ayat Al-Quran, ada dua madhab. Kata madhhabani, ahaduhuma, salah satunya ialah al-iman bihi min ghairi khawdin fi ma'nahu ma'tiqadin anna Allah Ta'ala laysa kamithlihi syai' wa tanzihihi an simatil makhluqat. Ini kebanyakan salaf. Jadi Imam Nawawi kata dua madhab yang kita sebut tadi. Yang pertama kata beliau, beriman dengannya, beriman dengan contohnya istawa tu, beriman dengan istawa yang disandarkan kepada Allah dalam Al-Quran ataupun ayat, kalau dalam mutasyabihah, hadis-hadis mutasyabihah, beriman dengan penyebutan perkara tersebut yang disandar kepada Allah tanpa memperdalam maknanya, dengan beriktikad serta iktikad bahawasanya Allah tidak menyerupai makhluk dan disucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Yang kedua yang kita sebut khalaf tadi, ta'wiluhu bima yaliqu bih. Ta'wiluhu bima yaliq, mentakwilkannya dengan apa yang layak bagi Allah Ta'ala. Contoh tadi ulama takwil, ulama khalaf kata istawa tu maknanya menguasai. Ini berdasarkan kepada kaedah bahasa dan juga berdasarkan kepada ayat-ayat muhkamat, selari dengan ayat muhkamat. Jadi bukan main suka-suka letaknya. Ini ulama yang ahli tafsir. Jadi ya, sebagai kesimpulan ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, walaupun tak sempat kita syarahkan habis tentang sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitu sifat bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk, tapi ada juga lah pengisian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Dan secara kesimpulannya, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, sama ada dari sudut zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Dan ayat-ayat Al-Quran yang zahir makna dia, ya, sebagaimana yang Imam Nawawi telah sebut tadi, zahir makna dia membawa kepada makna yang tidak layak bagi Allah, tidak boleh kita ambil zahir makna dia. Sebaliknya ia perlu ditakwil, sama ada takwil ijmali atau takwil tafsili. Takwil ijmali maknanya takwil secara general, kita serahkan makna dia pada Allah, mengimaninya dan menyerahkan maknanya pada Allah. Takwil tafsili memberi makna yang layak bagi Allah berdasarkan kaedah bahasa dan juga selari dengan ayat muhkamat. Dan untuk akhir, contohnya lah ya, untuk akhir dalam isu ni, dalam bahasa kita pun, dalam bahasa Melayu kita ada contoh ayat yang ada lebih daripada satu makna. Contohnya kaki bangku. Kalau orang putih belajar bahasa Inggeris, tiba-tiba dia terjemahkan, dia nak kata kamu kaki, dia kaki bangku, dia tengok teks bahasa Melayu, dia pun terjemahkan he is chair leg. Betul tak? Tak betul. Dia kena terjemahkan he doesn't know to play football, dia tak tahu bermain bola. Ini yang patut dia terjemahkan. Jadi samalah dalam bahasa Arab, ada makna yang ada ungkapan yang lebih daripada satu makna. Tak boleh kita pilih makna yang tidak layak bagi Allah, tapi kena makna yang dipilih adalah yang layak bagi Allah, yang selari dengan apa yang ulama telah sebutkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.